Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will continue our lesson in the chapter of wave. That we go for the last topic in wave, that is 5.7 electromagnetic wave. So in this chapter, the topic is very short, but we have to understand what is electromagnetic wave and what are the characteristics of the electromagnetic wave. Okay. So first, we go for the history of how the electromagnetic wave is discovered. The characteristic of electromagnetic wave, figure 5.68, shows briefly the history of early scientific discoveries which brought about the present knowledge regarding electromagnetic wave. So ini nak ceritakan bagaimana electromagnetic wave ini telah dijumpai oleh saintis-saintis. Jadi electromagnetic wave ini telah dikaji bermula pada tahun 1800. Pada tahun 1800 bermulanya pengkajian tentang electromagnetic wave, dan ahli sains yang pertama yang mengkaji tentang electromagnetic wave ialah Thomas Young, di mana Thomas Young showed that light is a wave through experiment on interference of light. Jadi dalam kajian Thomas Young ni, dia mendapati bahawa cahaya adalah merupakan satu gelombang. Okay, di mana dia telah membuktikan bahawa cahaya itu dia boleh mengalami interference. Jadi kita dah belajar dah, apabila sesuatu itu dinamakan sebagai wave, maka dia mesti boleh mengalami 4 phenomena of wave. So wave phenomena, we have 4 wave phenomena. What are the 4 wave phenomena? Yang pertama ialah reflection of wave, second is refraction of wave, third is diffraction of wave, and finally fourth is the interference of wave. Jadi dalam kajian Thomas Young pada tahun 1801, iaitu pada kurun ke-18, maka dia telah membuktikan bahawa cahaya itu adalah satu gelombang, di mana dia telah membuat satu eksperimen, mana eksperimen itu dipanggil sebagai Young double slit experiment. Di mana dalam eksperimen Young double slit ini dia telah membuktikan bahawa wave itu boleh mengalami interference. Okay. Kemudian pergi kepada tahun 1862. James Maxwell, kita boleh dengar nama Maxwell. James Maxwell put forth the theory that light is an electromagnetic wave. Okay, maka 1862, so hampir 60 tahun selepas itu, kan, James Maxwell ni telah membuktikan pula bahawa cahaya ni dia bukan sahaja wave, dia adalah merupakan electromagnetic wave. Kita nak pergi pada electromagnetic wave nanti. Jadi adakah electromagnetic wave ini light sahaja? Kemudian pada tahun 1887 pula, Heinrich Hertz, kita pernah dengar Hertz, yang kita guna unit untuk frekuensi, dia diambil daripada nama Heinrich Hertz ni lah, saintis, generated a different kind of electromagnetic wave, that is radio wave. Jadi pada tahun 1887 didapati bukan cahaya sahaja electromagnetic wave. Jadi dalam kajian Heinrich Hertz dia dapati bahawa radio wave juga adalah merupakan electromagnetic wave. Okay. Kemudian kajian itu diteruskan lagi, di mana pada awal kurun ke-20, tadi tu kurun ke-19, kurun ke-19, tahun 1800 hingga 1899. Early 20th century, abad kurun ke-20 ialah daripada 1900 hingga kepada tahun 1999. Di mana pada awal kurun ke-20, iaitu pada awal tahun 1900, didapati bahawa electromagnetic wave ini bukan dua sahaja. Bukan light sahaja, bukan radio wave sahaja. Tapi ada lagi, di mana bila saintis mengkaji, didapati electromagnetic wave ni sebenarnya ada 7. Jadi awak kena ingat 7 ni, dan bukan sekadar ingat, bukan sekadar hafal sahaja, tapi kena ingat susunan dia dengan betul. Ini selalu keluar dalam soalan exam. So apa dia 7 electromagnetic wave itu? Jadi bila ada banyak electromagnetic wave ni, maka kita panggil dia dalam bentuk spektrum. Spektrum ni berseris. Bersiri ni maksudnya dia lebih daripada satu. So we have 7 electromagnetic wave. So what are the 7 electromagnetic wave? Iaitu gamma ray, X-ray, ultraviolet ray, visible light, infrared, microwave and
radio wave. So we have 7 electromagnetic wave bila diorang kerja. Maka electromagnetic wave ini dia dalam bentuk spektrum of wave. Spektrum tu maknanya dia bersiri. Siri gelombang. So spektrum tu ada berapa? Ada 7 Okay, electromagnetic wave are made up of an electric field. Kenapa nama dia electromagnetic wave? Kerana dia mempunyai 2 field. Satu ialah electric field dan satu lagi dia ada magnetic field. Jadi bila kita combinekan elektrik dengan magnetic, maka dapatlah perkataan electromagnetic. Okay, kenapa dia dipanggil wave? Sebab kedua-dua field ini, electric field dan magnetic field ini, dia vibrates ataupun dia oscillates. Jadi bila berlakunya oscillation or vibration, maka dia akan produce apa? Dia akan produce wave. Okay, nak produce wave mesti kena ada vibration or oscillation. Okay, so bila dua-dua field ini vibrates, maka terhasillah satu wave. Nama dia ialah combination of electric and magnetic. Kita panggil electromagnetic wave. Di mana kedua-dua vibration ni, electric field dan magnetic field ni, vibration dia tu berlaku macam mana? Vibrationnya adalah perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Maksudnya, kalau vibration of electric field tu berlaku secara vertical, maka vibration of magnetic field akan berlaku secara horizontal. Okay, as shown in figure 5.69. Kita tengok gambar rajah ni. So, ada 2 vibration kat sini. Okay, yang pertama, awak tengok yang warna biru. Cikgu tebalkan sikit. Yang warna biru ni. Yang warna biru ni dia punya vibration dia. Ini wave dia. Okay, wave dia secara vertical. Naik turun, naik turun, naik turun. Secara vertical. Okay. Itu wave yang pertama. Jadi vibration yang berlaku ni, dia mempunyai satu field. Dan vibration yang pertama ini adalah vibrationnya berlaku secara vertical. Vibrationnya berlaku secara vertikal. Kalau cikgu lukis kat sini, vibrationnya adalah secara vertikal. Okay, vibrationnya berlaku secara vertikal. Kita dapatlah wave yang vertikal. Jadi vibration yang secara vertikal ini, vibration ini berlaku kepada salah satulah. Sama ada electric field atau magnetic field. Okay, dalam kes ni, dalam gambar rajah ini, dia kata vibration yang secara vertikal ini adalah vibration daripada magnetic field. Okay. Jadi vibration yang vertikal ni adalah magnetic field. Boleh juga yang vertikal tu ialah electric field. Dia salah satu. Maka yang satu lagi akan jadi vibration of electric field. Jadi yang mana electric field? Yang warna guna warna merah. So yang warna merah ni. Macam mana vibration dia? Macam mana wave dia? Wave dia berlaku secara horizontal. Horizontal. Yang tadi berlaku secara vertikal, atas bawah. Yang ni dia berlaku secara horizontal, kiri kanan lah. Gambar rajah ni 3D. Okay. Vibration yang kedua adalah secara horizontal. Vibration yang kedua ni berlaku secara horizontal. Okay. Vibration yang kedua ni berlaku secara horizontal. Vibration yang pertama tadi dia berlaku secara vertikal. Jadi, kalau kita lukis balik, kalau cikgu lukis balik kat tepi ni, vibration yang kedua itu dia berlaku secara horizontal. Manakala vibration yang pertama tadi dia berlaku secara vertikal. Yang vertikal itu vibration daripada mana? Ini vibration daripada magnetic field. Magnetic field vibration. Manakala vibration yang secara horizontal pula, dia berlaku daripada mana? Daripada electric field vibration. Jadi kedua-dua vibration ni, electric field dan magnetic field, berlaku macam mana? So angle antara dua tu adalah 90 darjah yang kita panggil dengan istilah perpendicular. So the vibration of electric field and the vibration of magnetic field is perpendicular to each other. Okay. Jadi kalau magnetic field vertical, electric field horizontal. Kalau electric field vertical, magnetic field horizontal. Tapi yang pentingnya dia mesti perpendicular to each other. Perpendicular to each other. So yang horizontal ni adalah
vibration daripada electric field. Okay, electric field kita guna simbol E, magnetic field kita guna simbol E. Okay, dan dia ni perpendicular kepada direction of propagation. Kedua-dua vibration ni berlaku secara perpendicular kepada direction of propagation, arah perambatannya. Okay. So gambar rajah ni dia 3D. Vertical dengan arah horizontal tu dia 90 degree, yang horizontal tu pun dia 90 degree. Okey? Dia 90 degree. Jadi kalau cikgu nak lukis kat sini, kita boleh lukis kat tepi ni. So ini direction of propagation of kita punya wave. Jadi vibration yang pertama daripada kita punya magnetic field, vibration ni macam mana? Vibration ni berlaku secara vertikal. Okey, vibration ni vertikal. Jadi bila vibration-nya vertikal, maka kita katakan yang vertikal ni dengan yang propagation tu adalah 90 darjah. Okay. Maka antara vibration dengan direction of propagation, angle dia adalah 90 darjah. Okay. Itu antara magnetic field dengan direction of propagation of wave. Yang keduanya, kalau kita ambil pula yang vibration kedua, iaitu daripada electric field, vibration-nya bagaimana? Vibration-nya berlaku secara horizontal. Vibration-nya berlaku secara horizontal. Yang mana horizontal ni, dengan kita punya direction of propagation of wave, dia juga adalah 90. Jadi kedua-dua vibration kita, magnetic field dan juga electric field vibration, dia adalah perpendicular kepada kita punya direction of propagation of wave. So yang merah ni adalah vibration daripada electric field. Electric field vibration. Jadi vibration-nya berlaku secara horizontal. Kanan kiri lah. Jadi kalau kita ambil yang vibration of electric field ni horizontal, maka vibration yang magnetic field tu mesti perpendicular dengan vibration of electric field. So dia akan jadi vertical. Okay, yang ni ialah magnetic field vibration. Okay. Dan bila berlakunya vibration, maka akan terhasillah wave, dan wave ni sifat dia bergerak. Jadi bila dia bergerak, dia mesti ada direction of propagation. Dan apa yang kita dapati, kedua-dua vibration, magnetic field dan electric field tu, dia adalah perpendicular kepada direction of propagation. Okay, yang hitam ni ialah direction of propagation. Jadi kenapa cikgu nak tekan kat sini yang vibration kedua-dua field tu, magnetic field dan electric field ni perpendicular kepada direction. Jadi bila vibration itu berlaku secara perpendicular kepada direction of propagation dia, maka wave yang terhasil itu kita kelaskan dia sebagai transverse wave. Yeah? Wave boleh dikelaskan sebagai sama ada transverse atau longitudinal. Jadi bila vibration yang berlaku adalah perpendicular kepada kita punya direction of propagation of wave, maka wave yang terhasil itu kita panggil dia sebagai transverse wave. Dia dikelaskan sebagai transverse wave. Tapi kalau dia punya vibrations of particle dia berlaku secara parallel, selari kepada direction of propagation of the wave, maka wave yang terhasil itu kita kelaskan dia sebagai longitudinal wave. Contohnya ialah seperti sound wave. Jadi nak cerita kat sini, semua electromagnetic wave, all the 7 spectrum of electromagnetic wave are transverse wave. Ada 7 tadi, dan kesemua 7 itu adalah transverse wave sebab cara dia terhasil dengan cara macam mana? The vibration of the magnetic and electric field that is perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay. Itu cerita electromagnetic wave, bagaimana dia terhasil melalui vibration, magnetic field dan electric field, yang mana dua vibration ni dia perpendicular dan pada masa yang sama dia juga perpendicular kepada direction of propagation of wave. Okay, satu lagi yang awak kena ingat, vibration of magnetic field dan vibration of electric field ni dia berlaku pada masa yang sama. Bukan kata selepas magnetic field berlaku vibration electric field. Bukan. Dia berlaku pada masa yang sama. Maksudnya pada masa yang sama ada dua vibration yang berlaku serentak. Satu vibration daripada magnetic field, satu lagi vibration daripada electric field, yang mana kedua-dua vibration magnetic field ni adalah perpendicular to each other. Dia berlaku pada masa yang sama. Dia bukan kata magnet dulu, lepas magnet, electric, magnet, tak. Dia pada satu masa tu ada dua vibration of field berlaku serentak.
Okey. Kemudian kita pergi kepada, kita ada slide ni. Next. Okey, kita nak tahu pula, dia kata, what are the characteristics of electromagnetic wave? Okay, apakah ciri-ciri electromagnetic wave? Jadi, electromagnetic wave yang pertamanya, apa yang kita kata tadi, dia punya vibrations of fields dia tu, electric field dan magnetic field adalah perpendicular kepada dia punya direction of propagation of wave. Maka dengan itu, dia adalah merupakan transverse wave. Itu yang pertama. Dan bila transverse wave, satu ciri lain bagi transverse wave, dia boleh bergerak dalam vacuum. It can propagate through a vacuum, means that it didn't needs a medium to propagate. Dia boleh bergerak walaupun tidak ada particle, tidak ada medium. Vacuum tak ada medium, tak ada particle. So dia boleh bergerak dalam vacuum, maknanya dia tidak memerlukan medium untuk bergerak. Do not need medium for propagate, atau dengan kata lain, dia boleh bergerak dalam vacuum. Okay, itu ciri dia yang kedua. Bila electromagnetic wave boleh bergerak dalam vacuum, dia akan bergerak dengan speed yang paling laju, the maximum speed. And the maximum speed has been calculated by the scientist, the name is Einstein, that he calculates the speed of light. Light is one of the spectrum of electromagnetic wave. Dia kira nilai speed of light itu ialah 3 kali 10 kuasa 8 dalam vacuum. Ini adalah speed of light dalam vacuum. Tapi dalam spectrum of electromagnetic wave, dia bukan light sahaja. Dia ada 7 semuanya. Maka kesemuanya juga bergerak dengan speed yang sama seperti speed of light. Okey, iaitu 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Dan bila dia bergerak melalui satu medium, maka speed dia akan berkuranglah. Sebab medium itu memberi satu resistance kepada motion dia. Speed dia akan decrease. Jadi dia bergerak paling laju dekat dalam vacuum. Jadi bila kesemua ni, bila kita kata yang the 7 spectrum of electromagnetic wave, semuanya adalah wave, maka dengan itu kesemuanya mesti boleh mengalami wave phenomenon. So wave phenomenon ni ada berapa? Ada 4. Reflect, refract, diffract and interference. Semuanya boleh mengalami setiap wave phenomenon. Okay? Okay, so info file dia kata sini, for electromagnetic wave, the formula V equals to F lambda is written as C equals to F lambda. Continuous spectrum means no specific boundary which separate two adjacent type of wave. Okay, jadi speed of wave, kalau awak ingat balik, bagaimana kita nak kira speed of wave? Speed of wave, kita boleh kira dia menggunakan formula apa? V sama dengan F lambda. Okay. Jadi bagi spectrum of electromagnet, kita ada 7 tu, dan salah satunya ialah light. Speed of light, dia ada simbol dia sendiri. Dia tak guna simbol V. Bagi speed of light, kita guna simbol C. Maka dengan itu, kita tukar tempat V tu kepada C. Jadi sebenarnya, bukan hanya untuk light sahaja speed dia kita guna C, kesemua electromagnetic wave juga simbol speed dia kita guna C. Dan formulanya tetap sama, iaitu V F lambda. Cuma simbol V ditukar kepada C, sebab untuk spektrum electromagnetic wave, simbol speed dia kita guna huruf C, tetap guna V. Okay. Special sikit lah, sebab dia bergerak dengan speed yang sama dalam vacuum dan dengan speed yang maksimum. Okay, so bila kita kata electromagnetic wave, dia dalam bentuk spektrum. Spektrum ni cikgu dah cakap tadi, dia bersiri. Dia ada banyak. It's more than one. So how many? We have 7 spectrum of electromagnetic wave. Okay, we have 7. 7 types of electromagnetic wave. Dan kena ingat satu persatu, kena hafal dan kena hafal kedudukan dia, series tu. Bukan boleh main seronok-seronok ingat 7 kat mana, tak kisah, tak boleh. Kena ingat kedudukan satu sebab kedudukan itu disusun mengikut beberapa factors. Kita nak tengok apa factors dia. From continuous spectrum, known as electromagnetic spectrum. Okay, dia juga dipanggil electromagnetic wave, dia dipanggil electromagnetic spectrum, dia juga dipanggil electromagnetic radiation. Mana-mana pun samalah. Okay. Dia dalam bentuk waveform yang continuous spectrum. Continuous ni dia dalam bahasa Melayu dipanggil selanjar. Selanjar ni maksudnya continuous, berterusan lah. Dia tak ada boundaries.
Dia tak ada sempadan antara satu wave kepada satu wave, dia tak ada sempadan. Mana kita ada gamma ray, lepas tu bertukar jadi X-ray. Dekat mana pemisah antara gamma ray dengan X-ray, kita tak nampak. So, kita tak nampak dia punya boundaries. Itu maksud dia, form a continuous spectrum. Dia dalam spektrum yang continuous, berterusan. Nama dia electromagnetic spectrum. Ini kajian awal. Jadi, ini kajian awal ni sebelum tahun 1900 lah. Jadi bila masuk 1900 pula, nanti ada kajian-kajian baru, datangnya modern physics, dia ada pula mengatakan bahawa electromagnetic wave ataupun wave itu, dia dalam bentuk discrete, bukan continuous. Continuous ni selanjar, dia tak ada boundaries. Kalau discrete, dia ada specific values dia. X-ray ada nilai dia, gamma ray ada nilai dia. Itu dia panggil discrete. Itu dikaji oleh modern physics. Nanti kita akan belajar dalam tajuk quantum physics, form 5 nantilah. Okey, ini contoh bagaimana kita nak lukis spectrum of electromagnetic wave. Okey, itu gambar wave. Daripada rapat wave kita makin lama makin jarang dan makin jauh. Okey. Jadi susunan kita punya electromagnetic wave ni, dia ada cerita dia dan kena ingat susunan dia. Okey, kalau kita tengok kepada gambar raja ini, kita bermula dengan apa? Kita bermula dengan gamma ray. Gamma ray. Selepas gamma ray kita ada apa? Kita ada X-ray. Lepas gamma ray kita ada X-ray. Ini kena ingat semua ni. Lepas X-ray kita ada apa? Lepas X-ray kita ada ultraviolet. Okey, ultraviolet. Okey. Ultraviolet. Lepas ultraviolet, yang tengah-tengah tu special. Sebab bila 7, dia nombor ganjil. Bila nombor ganjil, yang tengah-tengahnya yang keempat. Dia special lah sebab dia mengimbangi 3 sebelum dan 3 selepas. So, apakah yang tengah-tengah yang special ni? Yang tengah-tengah special itu, dia adalah visible light. Cahaya tampak. Visible light lah. Ataupun kita sebut light je. Tapi yang tepatnya kita sebut visible light. Cahaya tampak, kita nampak cerah kan. Kemudian sambung pula, selepas visible light kita ada infrared. Kita ada infrared. Okey, kita ada infrared. Selepas infrared, kita ada microwave. Ada microwave. Dan akhir sekali yang ketujuh, kita ada radio wave. Kita ada radio wave. Okey, semua sekali ada 7. Ada gamma ray, kena ingat susunan ni. Gamma ray, X-ray, ultraviolet, light, visible light, infrared, microwave, radio wave. Okey. Dia disusun ini mengikut apa? Cikgu kata tadi, dia disusun berdasarkan kepada physical quantity. Apakah physical quantity yang mempengaruhi susunan ini? So, ada 2. Satu ialah wavelength. Okay, satu ialah wavelength, di mana wavelength ni sangat pendek. Dalam unit nanometer. Nanometer. Bila kita kata nano maknanya 10 kuasa negatif 9. Sebab tu kalau awak tengok situ nilai dia 10 kuasa negatif 11, 10 kuasa negatif 10, 10 kuasa negatif 9. Sampailah yang paling panjang sekali radio wave 10 kuasa 4. Okey. Dari segi wavelength, susunan spectrum of electromagnetic wave ni daripada gamma ray kepada radio wave, apa yang kita akan dapati ialah daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Maksudnya daripada gamma ray kepada radio wave, kita punya wavelength, kita punya lambda semakin bertambah. Maksudnya apa? Maksudnya lambda yang paling pendek ialah gamma ray, manakala lambda yang paling panjang adalah radio wave. Lambda yang paling panjang radio wave, lambda yang paling pendek gamma ray. Jadi kalau lambda ni, kita ingat balik, salah satu phenomenon of wave, ada 4 phenomenon of wave yang bergantung kepada nilai lambda ialah diffraction of wave, pembelauan. Di mana dalam diffraction kita tak ada formula pun, cuma kita nak tengok the effect of diffraction, the effect of spreading out of the wave.
kesan penyebaran gelombang. Di mana the diffraction is more obvious if the wavelength is greater, is longer than the size of gap, atau sebaliknya, the size of gap is smaller than the wavelength. Kesannya apa? Diffraction is more obvious. Itu kita dah pernah belajar. Jadi maksudnya dalam 7 spektrum elektromagnet ini yang akan menghasilkan kesan diffraction yang paling baik, yang more obvious is the radio wave. Kalau soalan tanya kenapa? Because the lambda of radio wave is the longest. Kalau gamma ray, kesan diffractionnya tidak baik. Dari segi penyebaran gelombangnya tidak baik. Sebab dia punya lambda dia sangat kecil. Sangat pendek. Okey? Okey, itu satu. Yang keduanya ialah, faktor yang kedua, selain daripada wavelength, kita boleh juga kaji susunan dia ni berdasarkan kepada nilai frekuensi. Okay, frekuensi. Di mana dari segi frekuensi dengan wavelength ni, dia terbalik. Hubungannya inversely proportional. Daripada mana kita dapat hubungan inversely proportional? Daripada formula V sama dengan F lambda. Di mana formula ni kita guna bila kita nak kira the speed of wave. Okay. Dan kita kata kesemua spectrum of electromagnetic wave, dia bergerak dengan speed yang sama dalam vacuum. Okay. Bila speed yang sama bermaksud speednya constant. Okay. Jadi kalau kita ambil balik kepada formula ni, okay, kita boleh ubah suai sikit, iaitu F sama dengan V bahagi lambda. Kita pindahkan lambda pergi sebelah, so dia jadi bahagi sebab dia darab. Dan kesemua spektrum electromagnetic wave, cikgu cakap tadi, dia punya speed ni adalah constant. Ataupun nilai speednya adalah sama, equal. Maka maknanya, kita punya speed tak berubah lah. Jadi apa yang kita dapati, bila speed dia constant, di antara kita punya frekuensi, di antara kita punya frekuensi dengan kita punya lambda, dia punya relationship dia adalah secara inversely proportional. Inversely proportional ni secara songsang lah. Songsang bahasa lainnya terbalik. Jadi kalau tadi kita kata daripada kiri ke kanan, daripada kiri ke kanan, daripada kiri ke kanan, daripada kiri ke kanan, lambda kita makin bertambah. Daripada gamma ray pergi kepada radio wave, lambda kita makin panjang, makin panjang, makin panjang. Manakala dari segi frekuensinya dia akan jadi terbalik. Frekuensi dia jadi terbalik. Sebab hubungannya adalah inversely proportional dengan wavelength. Iaitu daripada kanan ke kiri pula, frekuensi dia akan makin bertambah. Lambda tadi dia bertambah daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan lambda makin bertambah. Maknanya kalau dari segi frekuensi kiri ke kanan, frekuensi dia makin berkurang. Ataupun daripada kanan ke kiri, frekuensi dia makin bertambah. Okey? Jadi kalau lambda pendek, frekuensinya tinggi. Lambda panjang, frekuensinya rendah. Jadi daripada kiri ke kanan, daripada gamma ray kepada radio wave, lambda dia semakin bertambah, frekuensi dia semakin berkurang. Ataupun kalau kita ambil daripada kanan, daripada radio wave ke gamma ray, frekuensi dia makin bertambah, lambda dia makin berkurang. Okay, kena ingat susunan tu. Jadi sekarang ni yang kita buat, yang kita hafal sekarang ni, kita mula sebelah kiri ialah gamma ray, sebelah kanan radio wave. Dalam soalan exam dia boleh tukar. Dia sahaja nak bagi kita pening, dia terbalikkan. Dia letak radio wave belah kiri, dia letak gamma ray belah kanan. Kita duk hafal kiri kanan. Daripada kiri ke kanan, lambda makin bertambah, frekuensi makin berkurang. Kita tak tengok pun apa dia yang kiri, apa dia yang kanan. Jangan hafal kiri kanan, kena hafal susunan electromagnetic wave tu. Kan? Jadi susunan ni daripada gamma ray, X-ray, ultraviolet, visible light, infrared, microwave, radio wave. Susunan dia. Jadi kalau diterbalikkan, kita mesti ingat lambda paling pendek ialah gamma ray dan semakin ke kanan pergi kepada radio wave, lambda dia makin panjang. Ataupun
Dari segi frekuensi, frekuensi paling tinggi ialah gamma ray. Terbalik lah. Dan pergi ke kanan, kalau ke kanan lah. Pergi ke radio wave, frekuensi dia makin rendah. Okey. Dari segi lambda tadi, dia bagus untuk kita kaji kesan diffraction. Di mana lambda yang lagi panjang, dia punya diffraction effect dia is more obvious. Penyebaran gelombangnya lagi baik. Okay? Cuma bila gelombang tu tersebar, tenaganya cepat hilang. Sebab dia tenaga pun tersebar. Okay. Dari segi frekuensi pula. Dari segi frekuensi, frekuensi of wave itu dia akan mempengaruhi energy of wave. Di mana wave yang mempunyai frekuensi yang tinggi, energi dia tinggi. Energi yang tinggi ni maksudnya wave tu boleh pergi jauh. Dia punya penetration dia sangat tinggi. Dia boleh pergi jauh. Jadi dari segi frekuensinya, frekuensi yang paling tinggi ialah gamma ray. Sebab gamma ray tadi, dia punya lambda dia paling pendek. Tapi frekuensi dia paling tinggi. Maka frekuensi bila mana nilai dia tinggi, dia punya tenaga dia sangat tinggi. Jadi gamma ray ni mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Dia boleh pergi jauh. Nanti kita akan belajar tajuk nuclear physics. Kita akan belajar radiation. Gamma ray ni adalah salah satu daripada radioactive emission. Yang mana dia punya penetrating power dia sangat tinggi. Dia boleh tembus kita punya badan. Menyebabkan sel-sel badan kita akan mati. Itu kuatnya gamma ray. Okay? Berbanding dengan radio wave, lambda dia paling panjang tetapi frekuensi dia paling rendah. Maka energi yang ada pada radio wave tu rendah. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan microwave, microwave tu di belakang sikit daripada radio wave. Maka dari segi frekuensi, frekuensi microwave lebih tinggi daripada frekuensi radio wave. Bermaksud energi microwave lebih tinggi daripada energi radio wave. Jadi microwave dia boleh pergi jauh. Sebab tu kalau kita menghantar angkasawan kepada outer space, kepada ISS, cara kita nak communicate, NASA dia nak communicate dengan astronaut yang duduk dekat ISS tu, spaceship dia akan guna microwave. Kenapa dia guna microwave? Sebab microwave ni frekuensi dia tinggi. Jadi untuk kita buat communication, kita akan guna dua jenis gelombang. Two type of wave yang ada dalam electromagnetic wave. Iaitu kita boleh guna sama ada microwave ataupun radio wave. Okay? Jadi yang mana lebih baik untuk buat communication, kita tengoklah kalau kita nak buat communication tu pada jarak yang jauh, nak hantar signal jaraknya jauh, maka kita gunalah microwave. Sebab frekuensi tinggi, energi tinggi, dia boleh pergi jauh. Okay? Dari segi speed dia sama je. Tapi dari segi costing nak menghasilkan microwave ni lebih tinggi berbanding radio wave. Costingnya tinggi. Jadi kita kena tengok dia ada pro and con. Costing tinggi tetapi dia punya energi dia tinggi. Jadi kalau benda tu tidak terlalu jauh, tak payahlah pakai microwave. Kita boleh pakai radio wave sebab costingnya rendah. Dia pun, kita tengok jarak tu sampai tak untuk radio wave. Kalau sampai, cukup guna radio wave. Kalau macam kapal terbang, dia bergerak dengan sangat laju. Dia nak ukur jarak tu dengan cepat. Jarak mana? Jarak yang sangat jauh. Airport Kuala Lumpur, boleh terus measure airport dekat Vietnam. Dan Hanoi contoh. Jaraknya jauh tapi bila dia terbang dia dah dapat dah kira berapa jarak dia dengan Hanoi punya airport. Sebab apa? Sebab dia menggunakan microwave high frequency. Jadi dia dapat ukur jarak jauh. Okey? Jadi kalau jarak itu cukup guna radio wave, dia guna radio wave. Tapi biasanya kalau kapal terbang dia boleh guna radio wave, boleh guna microwave. Kalau kita punya outer space guna microwave. Jadi kapal terbang, kalau dia nak jimat kos, dia boleh guna radio wave. Okey? Kalau dia punya jarak tak terlalu jauh lah. Okey. Jadi kena ingat susunan gamma ray, X-ray, ultraviolet, infrared, microwave, radio wave. Last kali ialah radio wave. 7 Kena ingat susunan. Lambda paling pendek ialah gamma ray, lambda paling panjang ialah radio wave dan terbalik frekuensi. Frekuensi paling tinggi ialah gamma ray, frekuensi paling rendah ialah radio wave. Okay. Dalam 7 spectrum of electromagnetic wave, untuk visible light, apa yang kita belajar sebelum ni dalam tajuk interference of light. Dalam interference of light, kita dapati untuk cahaya putih itu dia mempunyai 7 colors of light. Bila 7 makna is more than one, kita kata spectrum colors of light. 7 series color of light. Ataupun kita tak sebutlah series, kita sebut 7 spectrum colors of light. So ada 7 warna. Dan 7 warna tu cikgu dah bagi tahu dah sebelum ni. Cara dia nak ingat terpulang macam mana. Masing-masing boleh guna kaedah masing-masing lah.
Asalkan awak boleh ingat susunannya dengan betul. So, apa dia 7 color of light tu? So, 7 warna cahaya itu kita hafal dia dengan inilah V. Tebal sekarang Okay. V, I, B, G, Y, O, R. Ini yang cikgu hafal lah. Terpulanglah awak nak hafal macam ni. Yang penting awak boleh hafal dengan betul lah. Vibe Gyor. Vibe Gyor ni apa dia? V violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, orange, O orange, R red. Jadi cara nak mengingat dia ialah violet, maka sebelah violet tu, yang ni yang selalu orang tertukar ni, dia adalah ultraviolet. Hujung sebelah kanan red, sebelah red dia adalah infrared. Jadi cara nak ingat dia lah. Jadi violet, selepas violet je mesti ada ultraviolet. Lepas red mesti ada infrared. Okay? Dan begitu juga untuk 7 spectrum colors of light ni, lambda dia tak sama untuk setiap warna, di mana semakin ke kanan daripada violet kepada red yang kita dah belajar, lambda dia semakin bertambah. Maksudnya lambda yang paling pendek ialah violet, lambda yang paling panjang ialah red. Okay? Kita dah buat dah. Lambda paling pendek violet, lambda paling panjang red. Itu daripada kiri kanan lah. Tapi jangan hafal kiri kanan Kena tengok apakah colors dia, apakah electromagnetic wave tu. Kena hafal susunan electromagnetic wave, kena hafal susunan colors of light dan mengikut lambda dia. Okey. Itu ialah spectrum of electromagnetic wave. Susunan dia berdasarkan kepada nilai wavelength, berdasarkan kepada nilai frekuensi. Lambda dia sangat pendek, 10 kuasa negatif 11 hingga 10 kuasa 4 lah. Paling panjang pun 10 kuasa 4 radio wave. Okay, frekuensi dia daripada 10 kuasa 20 paling tinggi, sangat tinggi, sehingga paling kecil pun 10 kuasa 4. Okay. The energy carried by electromagnetic wave is directly proportional to frekuensi. Dan juga adalah energy of wave. Energy of wave. Tak kira lah dia electromagnetic wave ke, apa-apa wave pun, dia adalah directly proportional kepada apa? Kepada frekuensi. This means gamma ray and X-ray, dia punya frekuensi dia paling tinggi, carry large amount of energy. This wave need to be handled properly as not to endanger the users. Sebab bila tenaga tinggi, dia akan menyebabkan berlaku kerosakan. Jadi kita kena guna dia, kena uruskan dia dengan betul lah. Macam kita cakap tadi, gamma ray ni paling bahaya sebab dia radiation, frekuensi dia paling tinggi. Dia punya penetrating power dia sangat tinggi. Badan kita pun dia tembus. Jadi kena ada cara-cara nak menguruskan dia tu. Okay, next kita ada application of electromagnetic wave. Electromagnetic wave spectrum is made up of 7 types of electromagnetic wave and covers a very wide range of wavelength. As such, application of electromagnetic wave encompass various field. Sebab dia punya julat dia tu terlalu panjang, maka dia ada banyak fungsi dia. Ada banyak fungsi. With the rapid advancement in science and technology, new application are discovered from time to time. What application of electromagnetic wave do you know? Okay, yang ni awak boleh baca sendiri satu persatu. Dan apa yang cikgu nak bagi tahu, jangan tak baca sebab yang ni penting untuk soalan esei 10 markah. Soalan dia berkaitan dengan creating, mencipta. Jadi nak mencipta tu kena tahu apakah benda, karakteristik dia macam mana dan kenapa reason dia, kena tahu. Jadi kenapa kita pilih radio wave? Contoh yang cakap ni, kita nak hantar signal, kita nak communicate dengan astronaut yang duduk kat ISS, spaceship dia. Kita nak guna radio wave, apa wave kita nak guna? Kita kata, kita nak guna microwave. Sebab cikgu cakap microwave. Tapi kenapa? Kena ada reason. Sebab microwave has high frequency, so it has high energy, so it can move for a long distance. Kena ada reason. Jadi yang ni tolong baca satu persatu. Radio wave. So radio wave ni apa application dia? Kita guna walkie-talkie. Walkie-talkie tak adalah jauh sangat. Kan? Jaga kita guna walkie-talkie sebab dalam kawasan yang kecil, tak ada jauh, boleh guna radio wave je. Frekuensi dia rendah, tenaga dia rendah, tapi cukup lah. Dan dia punya diffraction dia bagus. Dia boleh masuk celah-celah bangunan, dia pun pergi ke direction yang lain-lain. Cepat dia dapat signal. Microwave, kita tahu dah microwave oven tu lah untuk memasak,
untuk communication, untuk mengukur jarak antara dua kedudukan. Contohnya radar dalam kapal terbang kan. Speed trap pun guna microwave. Ni kena baca Infrared guna kat mana? Infrared kan. Sekarang ni orang guna yang tengah duk masyhur sekarang ni ialah kita nak ukur suhu orang. Jadi kita tak adalah pakai termometer yang kita guna dalam makmal. Nak letak bawah lidah, lepas tu nak giling orang, letih lah. Jadi kita guna yang tembak tu. Dia tembak benda, dia guna infrared. Jadi tolong baca infrared tu macam mana. Remote control pun guna infrared. Visible light, cahaya kita lah. Cahaya kita yang kita guna ni. Dalam fotografi, fotosintesis, kita guna cahaya kita banyak. Ultraviolet, nak guna kita nak check duit. Adakah duit kertas itu asli ke tipu ke? Kan kita boleh check guna ultraviolet. Hologram, yang kita punya IC ataupun kad kredit dia ada hologram. Nak menunjukkan kad kredit tu yang original ke tidak. Okay, so ada lagi doktor gigi nak tahu masalah gigi pun dia boleh guna ultraviolet. X-ray, X-ray kita adalah kita nak tengok struktur dalaman kita, tulang kita patah ke retak ke, okey ke tak okey, so kita guna X-ray. Dan yang paling kuat sekali dia punya penetrating ialah gamma ray, sampai dia boleh membunuh sel-sel. Jadi kalau nak bunuh sel yang hidup, rugilah yang sihat. Jadi kita nak bunuh sel yang kita tak nak. Contohnya sel kanser. Sel kanser memang kita tak nak. Kan? Jadi kita kena bunuh sel kanser. Cara dia kita boleh guna gamma ray. Tapi sekarang ni dah guna teknologi, dah guna kaedah rawatan lain, kemoterapi dan sebagainya lah. Sebab dia bahaya. Nak urus itu susah. Jadi yang ni tolong baca satu persatu. Sebab ditanya dalam soalan esei. Kenapa pilih wave tu? Apa reason? Nak pilih wave mana? Apa reason? Nak pilih wave mana? Apa reason? Jadi dia bagi tahu. Okay, untuk doktor gigi, health hardened tooth filling material, doktor gigi. Determines authenticity of currency notes. Orang nak tentukan duit. Orang kat kedai nak tentukan duit itu asli ke tidak. Apakah jenis wave yang diguna? Ultraviolet. Kenapa? So kena ada reason lah. Okay. So tolong baca. Jadi dengan itu habislah kita punya topik 5.7 electromagnetic wave. Maka habislah kita punya chapter 5 wave. Okay. Jadi nanti dalam kelas nanti kita akan banyak untuk membincangkan soalan-soalan ni. Tolong jawab ni soalan formative practice ni. Tolong jawab dulu. Dan kita akan bincang masa slot dalam kelas nanti. Dan kita akan banyakkan latihan lah. Okay? Kita akan banyakkan latihan supaya kita prepare untuk kita punya exam ujian selaras yang kedua, lanjut wave pada minggu yang seterusnya. Jadi dengan itu, tolong tengok video ni, tolong fahamkan, tolong jawab soalan-soalan formative practice. Jangan buat 5.7 je, start daripada 5.1 sampai 5.7. Jadi ada mana-mana yang tak faham, tak jelas, boleh PM dalam grup, boleh PM personal. InsyaAllah kita cuba bincangkan nanti. Okay, dengan itu, sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.